RTM tidak gentar untuk membawa perubahan dalam era revolusi industri 4.0 dan terus memandang ke hadapan di samping menggunakan kepakaran yang ditimba daripada pengalaman lalu untuk senantiasa menambah baik perkhidmatan. Teknologi 5G, RTM akan terus membuka lebih banyak lembaran baru dan berkembang seiring dengan trend dan permintaan pengguna. Penggunaan data raya, Internet of Things, teknologi awan dan seumpamanya mempunyai peranan yang besar dalam mendepani transformasi digital RTM. Sebagai syarikat ataupun badan penyiar kerajaan, mau tak mau, suka tak suka, kita juga harus mengikut arus perkembangan itu, teknologi itu. Jadi apa yang kita terpaksa buat ialah kita perlu mengikut dan kita perlu mengubah hal itu. Ya, sememangnya benar, RTM terus unggul. Teman setia anda 75 tahun usianya juga bersepeda dengan Orkestra RTM yang ke-60 tahun, dianggap sebagai institusi penyiaran yang tertua dalam negara kita, malah juga mendapat pengiktirafan di rantau ini. Jadi inilah antara garapan yang kita berikan dan juga penumpuan yang kita berikan bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-75 dan Orkestra RTM yang ke-60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih atas kesudian anda serta kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM dan juga di TV1. Alhamdulillah pada malam ini korelasi akan kita bawakan. Masih lagi kita meletakkan kita kata sambutan ulang tahun RTM yang ke-75 pada 1 April lalu disambut sehingga ke tarikh ini dan juga menginjak ke bulan Ramadan nanti. Ini salah satu daripada keunikan yang kita gambarkan bersama dengan anda, transformasi RTM sebagai stesen penyiaran terunggul dalam negara kita. Untuk bercakap lebih lanjut tentang transformasi RTM 75 tahun juga transformasi penyiaran bersama dengan saya pada malam ini iaitu yang berbahagia Datuk Ruzain bin Idris, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia untuk bersama dengan kita pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam Datuk. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kita amat bersati atas kehadiran dan juga kesudian Datuk bersama kami dalam bicara naratif pada malam ini. Itulah dia, kita gambarkan tadi ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mengucapkan tahniah dan juga mengharapkan agar RTM terus bertransformasi dan juga terus berubah dengan perubahan semasa. Jadi dalam kita menggarap usia 75 tahun RTM ini, bagaimana perubahan yang telah sedang dan akan dilakukan dalam kita merencana dan mencapai objektif transformasi, Datuk? Okey, terima kasih saudara. Bila kita bicara tentang transformasi ini kalau ikut Dewan, Kamus Dewan, transformasi ini adalah perubahan bentuk. Bentuk ini kita boleh katakan sama ada segi sifatnya, dari segi rupanya, dari segi keadaannya. Dan kalau kita melihat RTM 75 tahun, kita bermula tahun 1946 dengan hanya radio Melaya ketika itu. Dan dia bergerak dengan hanya 4 bahasa mungkin masa itu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa India dan juga bahasa Tamil dan juga bahasa Mandarin. Dan kita bergerak hingga tahun 1963 bila TV juga masuk dalam itu transformasi kemudian yang kita jadikan dan kita tubuhkan masa itu mungkin Radio Television Malaysia. Masa itu RTM lah dan kita bermula. Dan evolusi ini berterusan sehingga kita ada TV warna kemudiannya tahun 70-an. Dan semakin menjangkau dalam era bila masuk tahun era abad ke-21 ini kita dah berubah daripada siaran analog kita sekarang ni kepada siaran yang digital. So this is just dikata orang tu pergerakan transformasi ataupun perubahan yang berlaku dalam era penyiaran kalau mengikut melihat dari segi RTM lah. Jadi kalau dalam keadaan sekarang ini apa yang kita perlu lihat ialah suka tak suka kita kena buat, kena berubah kerana industrinya berubah, kerana teknologinya berubah, kerana kehendak stakeholder juga berubah, klien kita juga berubah. Dan challenges ataupun cabaran-cabaran yang kita hadapi itu sentiasa berubah-ubah di masa ke semasa. Dan kalau kita lihat industri penyiaran ini di Malaysia ini, dia punya saingannya agak sengit. Betul. Ini sejak daripada tubuhnya TV3 tahun sejak 80-an dulu dan kemudian kita ada Astro dan TV-TV yang lain lah, TV Al-Hijrah. Sekarang kita ada Sirius TV, kita ada TV online TV dan online dan sebagainya. Jadi
kita punya kalau dulu kita dapatkan kata orang tu stakeholder kita, audiens kita hanyalah semuanya tertumpu pada RTM, radio ataupun TV. Tapi dalam era sekarang ini kita kena terima hakikat yang audiens kita juga berubah-ubah ataupun terpecah-pecah mengikut siaran ataupun stesen TV mana yang diminati dan apa yang diadakan. Jadi dalam konteks ini bagi memastikan kita terus dapat bersaing, terus kalau kita katanya relevan lah. Dari segi pasal kita 75 tahun, kita sepatutnya lebih unggul, kita sepatutnya lebih ke depan dan sebagainya. Kita perlu mendapatkan balik benda itu. Kita perlu mengekalkan kedudukan kita sebagai agensi penyiar yang utama di Indonesia. Jadi dalam konteks ini kita terpaksalah membuat perubahan-perubahan itu dari segi programnya, dari segi kandungan yang kita siarkan, dari segi niche market yang kita nak tuju, dari segi platform-platform apa yang kita perlu gunakan, teknologi yang bagaimana yang kita perlu adakan bagi memastikan yang perkara ini kita dapat memberikan yang terbaik untuk audiens kita ataupun pendengar dan juga perkata orang tu yang melihat RTM TV dan Radio Malaysia. Ya, saya suka apabila yang berbagi Datuk menyentuh mengenai persaingan yang dihadapi, mahu atau tidak kita harus menerima hakikat dan juga realitinya bahawa persaingan itu akan tetap hadir dan juga tetap ada. Namun RTM juga tidak terkebelakang dan juga tidak kalah serta tidak tewas dalam menghadapi persaingan ini apabila kita juga mempunyai perkongsian secara dalam talian melalui media sosial yang kita bawakan dan juga kita gambarkan setiap masa dan juga setiap hari. Juga kita mempunyai aplikasi penstreaman dalam talian untuk sama-sama membawa capaian dan juga capaian penonton yang lebih luas dan juga lebih tinggi. Dan yang ketiganya kita juga mempunyai satu korelasi antara visual dan juga audio melalui siaran radio bervisual. Jadi ini antara salah satu daripada pembaharuan juga yang turut dilakukan oleh RTM. Bagaimana Datuk melihat melalui pembaharuan itu memastikan bukan saja RTM terus unggul tetapi juga RTM terus kekal relevan menjadi teman setia penonton-penonton khususnya warga tempatan? Saya melihat RTM begini, di sejak penubuhan dia hingga sekarang ini kita merupakan media rasmi kerajaan. Core business kita yang pentingnya adalah memberikan hibahan maklumat dasar dan sebagai program pekerjaan pada rakyat di luar sana. So itu kita punya ultimate aim kita. Sama ada untuk melalui TV ataupun melalui radio. Kita ada 36 stesen radio. Kita ada 5-6 saluran TV insya-Allah masa akan datang. So kita perlukan itu kerana apa? Kerana kita perlu mendapatkan balik audiens ini pasal kita perlu menyebarkan maklumat hibahan-hibahan itu. Jadi seperti kita sebutkan tadi, rasa dan kehendak audiens kita berbeza-beza. Ada yang suka sukan, ada yang suka dengar berita, ada yang suka yang hiburan dan sebagainya. Jadi kalau kita nak mencakupi setiap audiens kita yang ada itu, membolehkan bilangan yang ramai. Jadi kita perlu membuat pecahan-pecahan tadilah. Kita perlukan ada stesen saluran-saluran yang berbeza-beza ini supaya setiap saluran juga mampu untuk menarik minat dan secara langsung kita dapat menyebarkan bahan dan maklumat-maklumat yang kita perlu sebarkan sebagai lidah rasmi kerajaan itu. Jadi ini antara yang patut yang kita melihat bagaimana kita berusaha itu. Dan saya juga melihat kalau dalam industri bisnes dan sebagainya ada konsep substitute. Saya melihat tadi media baru tadi itu merupakan substitute kepada TV dan radio. Kalau kita tengok ramai orang, kalau masyarakat moden, kalau kita tengok demografi Malaysia sekarang ini, kalau kita ambil mudahlah, separuhnya adalah generasi yang sudah berumur dan separuh lagi ada generasi yang muda-muda. Okey, kalau kita lihat separuh dari 50% ataupun kata 15 juta penduduk kita yang orang muda ini, dia melayari adalah pada medium-medium smartphone dan sebagainya, peranti-peranti media. Kalau ada telefon atau kalau ada televisyen pun dia bukan gunakan untuk cuma dia nak expandkan. Yang dia melihat Netflix, dia melihat program-program dia di TV, bukan melihat program TV. Jadi kita tidak patutnya menganggapkan media baru ini satu challenge, satu cabaran atau satu saingan pada kita. Sepatutnya sebagai RTM kita harus melihat itu sebagai satu, atau kita perlu leverage teknologi ini, kemudahan-kemudahan ini untuk kepentingan kita juga bersama. Bagaimana kita boleh menggunakan media baru ini dalam kita menyampaikan maklumat kerajaan, dasar kerajaan, program-program kerajaan. Yang itu yang kita patut lakukan, bukan kita menganggap itu sebagai saingan pada kita. Kalau kita menganggap itu saingan pada kita, that's going to be satu masalah pada kita, because that is kata orang itu adalah yang menjadi trend
masa kini. Macam yang sudah disebut tadi, kita ada streaming, kita ada FFP live dan sebagainya. So itu adalah kehendak. Jadi kalau kita nak mencakupi atau kita nak menarik minat audiens orang muda ini, that is yang kita perlu gunakan, the media baru. TV dan radio itu mungkin untuk orang yang agak berumur sedikit. Ya, walaupun media baru dan juga media konvensional disinergikan secara bersama untuk bergerak seiring untuk mendapatkan capaian dan juga capaian kepada keseluruhan variasi penonton. Seketika tadi yang berbagi Datuk menyebut mengenai bagaimana untuk kita menjadi lidah rasmi kerajaan. Sudah pasti kalau kita lihat kepada presiden ataupun amalan-amalan biasa di beberapa negara maju sekalipun menggunakan media rasmi kerajaan untuk membentuk pembentukan perpaduan negara bangsa dan juga untuk menyampaikan dasar-dasar nasional serta dasar-dasar terkini kerajaan. Tidak terkecuali dalam negara kita, RTM merupakan institusi untuk menyampaikan lidah dan juga dasar kerajaan. Jadi ini merupakan salah satu daripada kebertanggungjawatan RTM dalam membawakan sesuatu yang boleh digambarkan sebagai yang bermanfaat untuk kerajaan dan juga untuk rakyat, Datuk. Ini saya sejak penubuhannya memang tanggungjawab RTM untuk membuat itu. Sebab itu penubuhan dulu oleh kerajaan sebelum ini. Penubuhan RTM ini memang pada saya tujuan asalnya itu. Core business RTM basically itu menyampaikan menjadi lidah rasmi kerajaan dan bagi memastikan kerajaan rakyat di luar sana atau audiens kita di luar sana mendapat maklumat yang diperlukan. Dan konteks sekarang macam pandemik COVID-19 sekarang ini. Bagaimana maklumat orang di luar sana dapat maklumat melalui program apa yang kita keluarkan melalui PSA, melalui video klip, melalui heban-heban yang kita sediakan dari portal berita, portal bicara dan sebagainya yang kita gunakan itu. Ini itu adalah menjadi tanggungjawab kata orang CSR, bukan CSR pada saya, tapi itu tanggungjawab yang telah diberikan oleh kerajaan pada RTM yang kita perlu pegang, kita perlu tanggung dan kita perlu laksanakan dengan sehabis baiknya lah. Jadi suka tak suka dalam konteks ini bagi memastikan kita memberikan maklumat yang betul, maklumat yang tepat, maklumat yang kalau kita kan sahih contohnya kita berkolaborasi dengan kementerian-kementerian yang ada di dalam kerajaan sekarang ini. Kita ada 26-27 kementerian yang ada sekarang ini. Kita berkolaborasi mereka, kita bekerjasama dengan pihak itu untuk memberikan maklumat pada kita yang tepat, yang betul supaya memastikan apa yang kita sebarkan atau kita hebahkan di dalam sama ada radio, TV atau juga media baru tadi adalah maklumat-maklumat yang tepat dan sahih. Jadi tidak boleh disangkal lah. Kita mendapatkan daripada otoriti atau pihak yang berautoriti untuk beri kita maklumat-maklumat itu. Dan ini salah satu kelebihan yang kita ada berbanding dengan agensi penyiar yang lain. Dan sebagai agensi kerajaan sepatutnya tidak timbul soal kita sama ada kita wajar berbuat begitu ataupun perlu mengenakan sebagai ini adalah tanggungjawab. Saya nak kata tanggungjawab sosial bukan, tapi tanggung kita sebagai agensi kerajaan yang memang diwujudkan bagi tujuan itu. Itu ya. Bercakap tentang membawa berita yang sahih itu, kita seolah-olah mengalami satu atmosfera perang saraf antara new media dan juga conventional media. Jadi ini dapat digambarkan melalui media baharu ini banyak pandangan-pandangan yang berbau hasutan ataupun pandangan yang tidak disahkan kesahihannya terbiar ataupun tersebar di laman media baru berbanding dengan kalau dahulu media konvensional seperti surat khabar dan juga televisyen sentiasa membawakan berita-berita yang telah pun disahkan terlebih dahulu. Jadi bagaimana kebertanggungjawaban ini diserlahkan melalui satu prosedur yang amat ketat dalam kita memastikan penyampaian kandungan itu adalah sesuatu yang disahkan dan juga dipercayai. Pada saya menjadi tanggungjawab warga RTM yang mendapatkan maklumat-maklumat ini bila mana sebelum kita menghebahkan atau menyiarkan sama di radio maupun di TV dan juga di media baru, kita perlu memastikan yang maklumat itu adalah yang tepat dan kita perlu memeriksa dan kita memastikan. Sebab itu saya kata tadi bila kita kelebihan kita di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini, kita menggunakan platform-platform ataupun menggunakan rangkaian kita UKK kita di kementerian dan juga di kementerian-kementerian lain yang berkenaan itu untuk memberikan kita maklumat-maklumat itu. Walaupun kita dapat maklumat itu dan kita sahkan dulu sebelum kita maklumkan, dan kerjasama yang kita terima daripada kementerian ini adalah amat baik sekali dan ini jadi kelebihan. Saya kata tadi kelebihan bagi kita dan memastikan supaya maklumat-maklumat ini adalah yang betul dan tepat dan tidak akan ada tidak mungkin di challenge lah ataupun kata orang tu dicabar oleh pihak yang berkenaan dan sebagainya. Itu satu. Keduanya, kita juga bertanggungjawab memastikan maklumat-maklumat yang kita sebarkan ini bukan
bentuk-bentuk yang palsu dan sebagainya. Yang ini pun kita dari tanggungjawab Kementerian kita Komunikasi dan Multimedia untuk memastikan supaya maklumat-maklumat itu juga jadi sebagai orang ataupun sebagai rasmi kerajaan kita perlu memastikan itu tidak berlaku. Kita tidak mahu dituduh. Kementerian kita melaksanakan, memastikan menguatkuasakan supaya tidak berlakunya fake news dan kita memberikan maklumat yang kurang tepat. Nanti kita terpaksa mengelakkan. Jadi saya mengharapkan agar warga RTM, setiap orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan atau mendapatkan berita ini, pastikan setiap maklumat yang kita terima dan setiap maklumat yang kita keluarkan dalam saluran kita ni, dalam media kita dan juga platform yang ada ini adalah satu yang tepat dan sahih. Ya, sesungguhnya maklumat itu merupakan sesuatu yang dianggap sebagai komoditi berharga dalam dunia masa kini. Yang berbagi, Datuk, kita akan berjeda seketika. Sembelanya nanti kita akan lebih perincikan dan juga kita akan lanjutkan perbincangan bersempena dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-75 pada 1 April lalu. Kita kembali selepas ini. Ya, sudah pastinya anda sudah menonton kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Malah ada juga beberapa saluran baru yang diumumkan sewaktu pelancaran tempoh hari, iaitu saluran sukan RTM yang juga akan menemui anda insya-Allah untuk membawakan satu perkembangan sukan yang menarik bersama dengan penonton Malaysia. Jadi yang berbagi, Datuk, bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-75 tahun tempoh hari di Wisma Radio dan juga di Auditorium Perdana Angkasa Puri telah turut diadakan satu majlis mengikut norma baru dan juga SOP yang ditetapkan bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-75, dan ini juga telah pun mencatatkan sejarah pada tarikh 1 April lalu. Apa yang boleh dikongsikan sewaktu tarikh 1 April tempoh hari? Kita berasa besar hatilah bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sudi memberikan ucapan pada meraihkan sambutan ke-75 RTM dan juga orkestra 60 tahun orkestra RTM. Itu satu yang amat kita hargailah. Dan kesudian menteri kita untuk turun sama dalam meraihkan sambutan itu. Tapi apa yang saya ingin katakan ialah dalam sambutan kali ini ada 4 acara basic yang kita cuba mendapatkan Malaysian Book of Records. Satunya ialah pengiktiraf RTM sebagai stesen radio yang paling lama, penyiaran setiap ataupun agensi penyiaran yang paling lama, ya 75 tahun lah. Saya di Malaysia memang tidak ada. Betul. Dan keduanya kita ada program Forum Perdana malam itu pada hari yang sama malam itu, di mana kita bersiaran di 15 lokasi yang melibatkan 75 orang ahli panels, dan berlaku serentak lah, dan kita bersiaran di Angkasa Puri dan juga bersiaran di 14 lokasi yang lain. Itu juga telah berjaya mencapai ataupun diiktiraf sebagai salah satu Malaysian Book of Records. Dan satu lagi yang ialah orkestra kita yang ke-60 tahun orkestra RTM, usianya 60, dia longest orkestra yang sedia ada mungkin di Malaysia, dan juga saya tak pasti sama ada di Asia Tenggara juga. Tapi saya rasa ini satu yang tidak dapat disangkal lah. Sudah 60 tahun orkestra RTM sejak penubuhannya hingga sekarang. Dan gimmick pelancaran kita hari itu yang juga berlaku serentak di semua stesen-stesen RTM. Juga ini salah satu Malaysian Book of Records melibatkan 75 belon dan sebagainya. Jadi ini adalah empat pengiktirafan yang kita terima daripada Malaysian Book of Records. Di samping itu kita ada juga program-program lain. Kita ada persembahan orkestra pada 3 bulan Sabtu yang lepas, yang juga dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia.
jangan berlangsung lebih kurang 1 jam ataupun 1 jam suku 75 minit. Kita juga ada program seperti esoknya kita ada pelancaran untuk Raya Wara Ramadan contohnya, juga ada sebahagian daripada program-program yang kita laksanakan sebenarnya sambutan 75 tahun. Dan itu yang berlaku di Angkasa Puri. Tapi di setiap negeri juga, ya, sama ada di wilayah Sabah, di wilayah Sarawak dan juga di negeri-negeri yang lain, ya, di Semenanjung juga telah mengadakan program masing-masing dalam meraihkan ataupun dalam menyambut pada katakanlah 75 tahun kewujudan RTM. Jadi apa yang saya harapkan ni bukanlah sambutan ini tidak hanya akan berakhir di sini, walaupun ini tahun 1 April itu merupakan permulaan, dan sambutan ini akan berlanjutan mungkin. Ya, kalau ikut saya ikut setahun ni lah. Setahun ini adalah tahun 75 tahun RTM sehingga pada hujung tahun ini insya-Allah. Jadi program-program yang kita laksanakan tu hanya untuk menggambarkan kewujudan kita dan kepentingan RTM ini sendiri, untuk pastikan kita adalah dekat dengan rakyat, kita ada di situ, kita ada di sini, kita ada di mana-mana. Ya, menjadi teman setia anda. Itu ataupun kata tagline yang kita gunakan selama beberapa tahun belakangan ini, dan saya rasa itu satu tagline yang amat tepat sekali lah. Kita ingin menjadi teman setia anda. 75 tahun teman setia anda terus unggul. Bermula apabila kerajaan Malaysia telah pun menggagaskan satu perubahan daripada penggunaan stesen ataupun siaran TV secara analog kepada digital, maka ia juga telah membuka ruang kepada RTM selaku antara penyiaran terbesar di negara dan juga yang tertua, malah yang paling matang dalam negara kita, untuk membawa siaran bukan saja di TV1 dan juga di TV2, tetapi kita mempunyai saluran-saluran baharu yang mendampingi pelbagai kehendak variasi penonton, antaranya saluran berita RTM, kita mempunyai TV OK dan juga yang terbaru saluran sukan yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri. Jadi dalam kita menggagaskan variasi pemilihan saluran ini, bagaimana ia akan mengukuhkan lagi penjenamaan RTM sebagai stesen yang mendampingi kehendak pelbagai lapisan masyarakat? Itu salah satu daripada program transformasi kita, ialah kita mewujudkan balik apa yang kita panggil niche programming. Okay. Kita ada 5 saluran pada masa ini. Kita ada 6 saluran. Yang satu saluran yang TV6 yang masih belum ada bernama, yang masih dalam percubaan. Tapi kita ada 5 saluran yang sudah pun beroperasi, yang sudah pun dilancarkan. Ya. Seperti saudara sebut tadi, kita ada TV1 yang memang dah sedia ada lama, TV2 yang sudah ada lama sejak dulu lagi, dan TV yang kalau kita merujuk kepada tadi yang pendigitalan, ya, dulu program-program TV1 dan TV2 ni kita tidak hanya bersiaran dalam platform yang kita ada di MyTV misalnya, dalam konteks digital tadi, kita juga menyiarkan juga di atas platform Astro, yang selama ini dalam saya pasti kalau audien kita di luar sana yang biasa melihat TV1, TV2 di Astro, gambarnya agak tidak terang atau apa, kan? Jadi dalam mulai 1 April yang lepas, kita dah pastikan dia bersiaran dalam bentuk digital dan juga dalam bentuk high definition yang tinggi, kerana itulah production atau produce yang kita keluarkan. Program-program yang kita keluarkan dari RTM ini semuanya dalam bentuk high definition dan berkualiti tinggi, dan kita mengharapkan bila dia keluar di TV dan platform-platform yang kita gunakan juga, dia akan menggambarkan bagaimana asal production itu. Jadi high definition begitulah kita dapat. Jadi kalau untuk program TV OK misalnya, dan juga sukan dan juga berita yang boleh disiar atau disaksikan dalam MyTV ataupun platform MyFreeview, ya, yang ini juga audien di luar sana akan dapati dia adalah satu yang amat baik persembahannya dan kualitinya yang amat berkualiti yang baiklah, yang mungkin tidak dapat itu perbezaannya kalau kita melihat dulu daripada analog dan sekarang kepada digital. Dan insya-Allah dalam konteks yang sama juga kita cuba membuat perkara yang sama bagi program-program radio, stesen radio kita yang ada sekarang ini di masa akan datang, insya-Allah. Aspirasi yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Saifuddin Abdullah juga untuk melihat transformasi itu bukan setakat terhenti dari segi teknikal penyiaran, tetapi juga dari segi penyampaian kandungan dan juga kandungan-kandungan yang bermutu tinggi. Malah aspirasi Yang Berhormat Menteri juga ingin melihat kandungan-kandungan itu boleh bertaraf antarabangsa atau boleh kita banggakan selaku antara kandungan lokal yang membawa nama lokal ke peringkat dunia. Adakah
adakah termampu dan terdaya kita dalam mendepani cabaran yang dikekaskan oleh Yang Berhormat Menteri? Saya melihat dalam menyediakan kandungan yang berkualiti ini kita ada kemampuan itu, tapi dalam kapasiti kita di RTM ini mungkin kita ada kekangan-kekangan dari segi sumber manusia, dari segi kos atau peruntukan dan sebagainya. Itu tidak dapat kita elakkan lah sebagaimana agensi-agensi kerajaan yang lain. Jadi apa yang kita cuba laksanakan sekarang ni adalah kita menggunakan, kita outsource. Kita ada program-program yang kita dapat kandungan yang disediakan oleh pihak-pihak production house yang kita pastikan kualitinya itu menepati kehendak kita. Di samping itu program-program khusus yang milik RTM itu memang kita ada, yang itu kita produce sendiri lah. Cuma dari segi pengisian program-program yang kita perlu ada, kita sebut tadi kita ada 6 channel, kita ada 5 channel contohnya. Jadi perlu diisi TV OK contohnya yang lebih kontennya lebih kepada lifestyle, lebih kepada travel log contohnya dan sebagainya. Itu jadi kita perlukan konten-konten yang kita tidak mampu untuk menjadikan sendiri sebagiannya. Dan begitu juga dengan konten sukan, ya. Program saluran sukan juga kita ada produce yang kita hasilkan sendiri di RTM. Tapi di samping itu kita juga menggunakan pihak-pihak luar juga untuk bekalkan kita kadang-kadang supaya kita dapat memberikan satu konten atau satu yang dapat beroperasi atau dapat disiarkan 24 jam. Dia bukan satu yang kita hanya siarkan untuk 12 jam ataupun 15 jam. So this ini adalah salah satu inisiatif yang kita paksa kita lakukan bagi memastikan kita dapat memberikan terbaik kepada audiens kita, peminat-peminat kita di sana, sama ada dalam sukan, sama ada dalam lifestyle, fashion dan sebagainya, atau juga dalam bentuk hiburan. TV is the world lebih kurang pada hiburan, mana kita ada drama-drama daripada luar negara dan juga dalam negara, sama ada dalam bahasa Turki ke Thailand, Philippines dan sebagainya. Jadi kita ada di situ bahasa Inggeris juga, blockbuster yang memang selalu ditunggu-tunggu oleh pihak audiens kita di luar sana. So ini adalah antara saluran-saluran yang kita ada dan kita memberikan, kita mengharapkan kualiti ataupun kandungan kita berikan ni dapat diterima oleh audiens kita di luar sana dengan sebaik. InsyaAllah. Usai 75 tahun usianya, saya kira ini adalah satu penanda aras untuk kita menentukan sama ada penerimaan penonton itu akan dapat diteruskan dan juga ditamsilkan dalam kehendak dan juga variasi masyarakat terkini dan juga masyarakat moden. Datuk, kita sekali lagi nak berjadah seketika, sebenarnya kembali nanti dalam Bicara Naratif bersama dengan ulang tahun RTM yang ke-75. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif. Kita masih lagi bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Rozain bin Idris, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia. Yang Berbahagia Datuk, seketika tadi untuk mukadimahnya kita banyak bercerita tentang apa yang boleh dilakukan, apakah kapasiti RTM dalam melalui transformasi penyiaran khususnya. Kita tidak boleh meninggalkan beberapa kecemerlangan yang telah pun dicatatkan oleh RTM, khususnya baru-baru ini. Malah di unit hiburan dan juga rancangan hiburan juga, malah rancangan drama kita juga pernah dicalonkan baru-baru ini untuk Asian Television Award. Jadi ini salah satu daripada pengiktirafan antarabangsa yang kita terima, di samping beberapa pengiktirafan di peringkat tempatan yang banyak kita terima juga. Jadi ini salah satu daripada konotasi bahawasanya masyarakat luar dan juga penggiat-penggiat industri penyiaran luar juga memandang produk yang dihasilkan RTM ini sebagai yang berkualiti, Datuk. Saya tak nafikan kita mempunyai talent-talent, kita mempunyai pegawai-pegawai ataupun penerbit RTM yang memang berkemampuan, memang berbakat, memang berkaliber. Bukan hanya dari segi hiburannya atau drama, pembikinan drama, pembikinan hiburan, program hiburan atau juga, tapi dari segi pemberitaan juga. Saya rasa kita ada kata individu-individu yang memang kata itu memang hebatlah, ya. Dan itu pada saya selaraslah dengan kewujudan kita yang lama ini kan, dan kita sentiasa mengambil yang terbaik, saya rasa, dan kita dapat membentuk mereka ini menjadi yang terbaik dalam pengalaman dan sebagainya. Cumanya apa yang menjadi harapan saya ialah benda ini tidak hanya kekal di sini dan kita tidak bergantung pada satu atau dua individu begitu kan. Saya kalau boleh saya nak seramai mungkin pegawai-pegawai ataupun staf-staf
penerbit di ATM yang kita gunakan skim, yang kita panggil skim bakat ini, maupun skim bakat untuk lebih kreatif dalam penghasilan program-program dan sebagainya, especially terutamanya program-program tunggak kita. Ya, kita ada program yang ada bermusim dan sebagainya itu. Jadi yang ini kita perlu tingkatkan. Sebenarnya tadi saya katakan kita juga masih bergantung kepada penerbitan luar dan sebagainya, tapi itu hanyalah untuk dalam satu usaha kita bagi memastikan kita memenuhi tempoh ataupun masa siaran kita. Tapi program-program yang kita hasilkan sendiri itu perlu untuk kita, apa kata orang itu, seperti yang disebut tadi, perlu kita laksanakan dengan kita keluarkan dan kita hasilkan yang supaya dia mencapai satu tahap tertentu standard yang kata orang tu setanding dengan peringkat antarabangsa lah. Yang anugerah ataupun pengiktirafan ketimbangan ini bukan baru. Kita pernah juga staf ataupun pegawai-pegawai ATM dulu yang dipanggil untuk memberikan latihan menjadi penceramah dalam peringkat antarabangsa, AIBU, AIDB dan sebagainya dulu kan. Jadi cuma mungkin keadaan sekarang ini tidak mengizinkan untuk kita bergerak ataupun keluar dan sebagainya daripada negara. Tapi pada saya itu sudah jadi satu yang telah memang ada. Jadi apa yang saya mengharapkan adalah ini kita meneruskan legasi itu. Kita mendekatkan, kita menghasilkan, kita membentuk individu-individu yang mampu untuk membawa kita lebih jauh. Yang mendapat, supaya kita mendapat pengiktirafan dan juga memastikan yang orang di luar sana ataupun industri di luar sana atau negara di luar memastikan RTM ini sebagai satu agensi penyiaran yang unggul, yang utama, yang premier, kata orang premier, yang itu yang saya harap begitu. Dan dalam konteks ini saya melihatkan saya memerlukan pegawai ATM ataupun kita yang patutnya bekerja secara bersama, kerjasama, perlu ada tunjuk ajar, perlu ada coaching yang senior membantu yang junior, contohnya yang lama yang membantu yang jadi mentor, menjadi coaching ataupun ada training, perkara begitu, supaya kita dapat meneruskan kata orang tu menghasilkan pegawai-pegawai yang baik, yang terbaik dari masa ke semasa dan dia tidak putus di satu tempat. Kalau misalnya kadang-kadang kita ada satu masa tu kita macam ada vacuum, soalannya tidak ada orang yang dapat mampu memberikan satu yang terbaik. Saya cuba elakkan ini daripada berlaku di ATM, insya-Allah. Dalam tempoh yang saya di sini. Jadi kita pastikan yang ini tidak berlaku. Jadi kalau satu orang tu sudah sampai peringkat yang tinggi, tanggungjawabnya bukan hanya untuk menguruskan dengan lebih baik, tapi juga untuk memastikan anak buah di bawah itu juga mendapat ilmu, dapat menghasilkan jadi memberikan tunjuk ajar supaya mereka juga menjadi sebaik dia. Ya, insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Kolerasi daripada apa yang disebut oleh Datuk tadi untuk kita meneruskan legasi RTM dari segi menampilkan figura-figura yang memberi impak kepada industri penyiaran dan juga industri media tanah air. Kita pernah melahirkan Allahyarham Datuk Hasbullah Awang, Datuk Rahim Razali, Datuk Ahmad Tamimi Siregar. Malah kita juga di rancangan Bintang RTM juga pernah melahirkan Datuk Jamal Abdillah. Bintang HMI pernah melahirkan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jadi ini antara ikon-ikon yang memberi tampak yang amat besar kepada industri penyiaran tanah air. Malah Allahyarham Farid Ismail juga ataupun memberikan impak kepada dunia pemberitaan tanah air, juga kepada Datuk Harjit Singh yang juga memberikan gambaran yang positif kepada bagaimana tempoh masa itu telah pun diingati oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi ini satu perkara yang diingini supaya bukan saja stesen itu bergerak seiring dengan figura yang memberikan dampak, tetapi juga jenama yang berkualiti di power dan dihasilkan oleh RTM. Kalau kita melihat program transformasi yang kita laksanakan sekarang, kita bercerita tentang niche programming, saluran. Kalau kita melihat saluran berita, contohnya kita ambil satu berita itu di luar saluran berita. Kalau kita melihat apa yang disebutkan tadi, bagaimana kita menghasilkan ikon-ikon. Kita ada program-program di mana kita telah mengenal pasti beberapa individu yang kita akan cuba ketengahkan sebagai utamanya dalam macam berita utama, yang supaya saya faham yang ini adalah satu percubaan baru yang sudah lama kita tidak punya ikon-ikon yang dikenali ramai apa sebagainya. Seperti contoh tadilah disebut sama ada dalam bidang sukannya, pengulas sukannya ataupun dari segi seperti pembaca berita yang agak caturan tu tak tahu yang mantap, yang jadi ikon dah, senang mudah cara. Jadi apa yang kita rahsiakan dan cuba
bentuk dalam konteks transformasi RTM yang baru ini dalam aspek pemberitaan misalnya ialah kita cuba membentuk atau menghasilkan beberapa ikon untuk pembacaan berita, untuk baca berita perdana dan juga program-program mungkin bual berbicara juga mungkin ada ikon-ikon. Kita pernah menghasilkan beberapa ikon ataupun individu yang saya tak sebut namanya di sini, tapi memang dia agak bila kita memanggil dia cara penyampaian dan itu yang memang orang gemar. Orang akan duduk depan TV melihat dan seolah-olah masa yang diberi 1 jam tidak juga kerana seronok melihat dia mengacarakan majlis itu. Jadi begitu juga yang kita cuba hasilkan, cuba kita bentuk untuk tujuan berita perdana, untuk tujuan bual bicara dan program-program yang seumpama dengannya. Itu dari segi pemberitaan lah. Begitu juga dengan di radio, DJ radio yang kita cuba usahakan sekarang ini ialah kita memberikan satu feel, satu rasa atau satu senario yang baru. Kita tidak mahu lagi yang berbentuk stereotip dengan DJ yang mungkin dah agak lebih kata in trend dengan keadaan yang sekarang ini. Jadi ini juga dalam usaha, tapi cumanya saya melihat ini bukan satu transformasi ataupun perubahan yang kita boleh buat dalam satu tempoh yang pendek. Ya, kita mengambil masa. Kalau di saya maklum program transformasi kita ni berlanjutan untuk tempoh 3 tahun mulai tahun 2021 ni, dan kita mengharapkan sampai tahun 2023 nanti kita dapat melihat perubahan-perubahan itu, dan perubahan-perubahan yang kita cuba bawakan ini dapat diterima oleh pendengar ataupun audiens kita di luar sana. InsyaAllah. Yang berbagi Datuk ini juga persoalan yang lebih bersifat menjurus kepada selepas yang berbagi Datuk menerajui RTM selaku Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia. Jadi banyak perubahan yang ingin dan sedang akan dilakukan untuk melihat kepada visi dan misi dalam industri penyiaran tanah air tergapai dan boleh dilaksanakan objektifnya. Jadi bagaimana yang berbagi Datuk melihat ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan dan juga ada beberapa perkara yang juga perlu dikekalkan untuk membawa nilai estetika kepada RTM mendampingi penonton-penonton setianya? Saya melihat beginilah. RTM ini perlu evolve. Itu kita perlu bergerak ke hadapan, kerana itu adalah kehendak persekitaran. Industri ini memerlukan perubahan itu. Perubahan itu juga dipengaruhi oleh teknologi, dipengaruhi oleh demografi, dipengaruhi oleh banyak perkara-perkara lain yang di luar pada jejak ini. Dalam kata lain, jika kita tidak berubah, kita akan terkenalan, kita akan jadi outdated. Kita akan jadi dinosaur, itulah kita tinggal jauh di belakang, dan itu tidak adalah kita at the end of the day kita mungkin gagal melaksanakan tanggungjawab kita. Harus diingat seperti saya sebut tadi, core business kita tadi itu adalah untuk sebagai agensi kerajaan yang menyampaikan maklumat, dan kalau kita tidak berubah gitu, dan kita akan kehilangan audiens kita, dan jadi core business kita ataupun tanggungjawab kita itu tidak akan dapat kita laksanakan. So perubahan yang kita buat perlu kita laksanakan, sama ada kita suka atau tidak, wajib kita buat untuk pastikan kita terus kekal relevan. Itu satu. Sebetul tadi memang betul, kita perlu mengekalkan juga ada yang lama-lama dan sebagainya, yang kita lihat mana yang kita boleh ditambah baik. Kalau kita lihat bangunan misalnya kan, mungkin dalamannya kita boleh ubah, cuma fasad di luarnya kita kekalkan supaya mengekalkan identiti yang masih sama, tapi di dalam itu kita buat bermacam-macam perubahan. Jadi siapa yang kita nak buat dalam transformasi kita di RTM ni seolah-olah begitulah. Kita mengekalkan fasad dari RTM as a whole, tapi di luar sana, di dalamnya kita membuatkan beberapa perubahan supaya kita nampak lebih fresh, kita nampak lebih kata orang tu lebih berdaya maju, nampak lebih moden dan sebagainya. Ya, korelasi daripada apa yang diceritakan tentang moden itu, kita melihat bagaimana equipment ataupun peralatan yang disediakan di sebalik tabirnya ini adalah peralatan yang dianggap sebagai state of the art yang juga tidak ketinggalan berbanding dengan peralatan di stesen-stesen yang lain. Jadi ini juga mendampingi kepada kehendak bukan saja di Angkasa Puri tetapi juga untuk kehendak penyampaian di negeri-negeri. Malah kita mempunyai laporan langsung setiap hari di Selamat Pagi Malaysia dan juga di beberapa perkongsian radio untuk melihatkan perkembangan daripada seluruh negeri termasuk
Sabah dan juga Sarawak. Jadi ini satu perkara yang diberikan penumpuan kerana kerjasama dengan negeri-negeri bukan sahaja di Semenanjung tetapi di Sabah dan Sarawak juga akan mewujudkan satu kita kata kebersamaan antara agensi-agensi di bawah KKMM dan juga di bawah Jabatan Penyiaran. Betul, kita tak nafikan di Angkasa Puri seperti yang sedia maklum, kita tengah membangunkan apa yang kita panggil Media City yang kita akan menerima ataupun disediakan dengan peralatan-peralatan yang amat moden yang baru, yang saya berterima kasih pada kerajaan yang telah memberikan kita sedikit atau memberikan peluang pada RTM untuk kita dapat kata orang tu mendapat peralatan-peralatan atau teknologi yang agak terkini bagi membolehkan kita menjadi sebuah agensi ataupun badan agensi penyiar yang setanding dengan beberapa agensi di antarabangsa lah. Saya difahamkan di Dubai dah ada, di Australia juga ada, di UK juga, di Manchester katanya ada yang lebih kurang sama dengan apa yang kita cuba usahakan di sini. Dan itu satu perkembangan yang baik ya, yang kita saya mengharapkan pegawai kita dapat menggunakan teknologi yang baru ini, kemudahan-kemudahan yang telah disediakan ini untuk kita seperti tadi menghasilkan satu yang lebih baik atau memberikan yang memenuhi apa yang telah dihasratkan oleh kerajaan dalam dengan penyediaan kompleks dan juga peralatan-peralatan yang baru ini. Cumanya pada saya di sini kita harus ingatlah ya, perubahan baru juga mengharapkan kita juga harus berkembang bersama. Maknanya latihan kita perlu berubah kepada itu, kita perlu menghayati bagaimana pengoperasian yang baru ini supaya kita tidak terkendalan. Kita tidak mahu nanti kita ada alat yang baru tapi orang kita tidak mampu untuk mengoperasikannya. Jadi itu kita tidak mencapai hasrat yang kita buat. Dan dalam konteks yang sama juga kerajaan juga memahati dalam beberapa pertukaran pembangunan juga telah memberikan peluang atau memberikan kita kesempatan untuk menambah baik equipment atau peralatan yang ada di negeri dan juga memberi kemudahan-kemudahan baru misalnya untuk memudahkan kita seperti di wilayah Sabah dan juga di wilayah Sarawak di mana ada penambahan-penambahan seperti OB-Van contohnya supaya rakaman ataupun program-program terbitan di sana dapat disalurkan terus ke di Ibu Pejabat dan Angkasa Puri ini dan sama-sama kita nikmati perkembangan dan kemajuan yang hendak ditonjolkan di wilayah Sabah dan juga Sarawak. Begitu juga dalam di negeri-negeri yang ada seperti di Kelantan dan di beberapa negeri stesen negeri yang juga telah diberikan sedikit peruntukan untuk menambah baik untuk menggantikan equipment ataupun peralatan-peralatan yang agak uzur yang dah lama supaya kita lebih lebih majulah, kita dapat memberi satu produk ataupun penghasilan kandungan yang lebih berkualiti. Ya, insya-Allah dengan peralatan yang canggih itu diselarikan dengan keperluan tenaga manusia yang juga bergerak ke depan dan juga berevolusi dengan keperluan teknologi tersebut. Yang berbagi Datuk, kita nak sekali lagi berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif. Sedikit perkongsian untuk kita menyimpulkan kembali tajuk kita RTM 75 tahun transformasi penyiaran bersama yang berbahagia Datuk Ruzain bin Idris, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia. Yang berbahagia Datuk, saya teringat tempoh hari Yang Berhormat Menteri Datuk Saifuddin Abdullah ada menyatakan bahawasanya kalau dilihat kepada stesen-stesen penyiaran nasional di negara-negara maju yang lain, mereka mempunyai satu unsur autoritatif yang mana walaupun persaingan dalam media baru dan juga media sosial, tetapi masyarakat masih lagi menonton media konvensional seperti televisyen kerana ia mempunyai suatu daya tarikan yang dekat dengan masyarakat, khususnya menyiarkan acara-acara penting. Tidak kita kecuali RTM, Istiadat Pertabalan Diraja, malah acara-acara nasional rasmi negara turut menjadi perhatian kepada seluruh masyarakat untuk menonton RTM. Apa yang boleh digambarkan oleh Yang Berbagi Datuk? Ini seperti yang saya sebut asal tadi lah, RTM ini sebagai penyiar rasmi kerajaan. Kalau kita lihat dalam apa-apa program kerajaan pun sepanjang tempoh, saya tak tahu sebelum saya di sini, tapi kalau saya melihat di sebelum ini pun semasa saya di sini pun saya melihat setiap program kerajaan ataupun yang berkaitan dengan apa yang pelancaran atau pengumuman dan sebagainya, kita sentiasa ada di sana dan kita akan ada menjadi penyiar utama yang akan mengambil fee dan sebagainya yang kemudiannya kita juga salurkan kepada penyiar-penyiar yang lain. Tapi jadi tanggungjawab itu memang akan kekal, tetap ada. Dan saya rasa itu akan terus berkekalan sebagai dengan
tadi yang kita kata sebagai agensi kerajaan, jabatan kerajaan atau jabatan penyiar rasmi kerajaan itu, peranan itu tidak akan berubah, dan itu adalah salah satu daripada yang menyokong kita, kewujudan kita sebagai di RTM ni selama tempoh 75 tahun yang kita ada inilah. Dan pada saya sebenarnya ini tanggungjawab yang mungkin akan berterusan sampai bila-bila pun selagi wujudnya RTM ini. Selagi itu peranan itu tidak mungkin, dan saya tidak mungkin akan insya-Allah lah tidak akan diambil alih oleh orang lain kalau kita masih kekal sebagai badan penyiar rasmi kerajaan. InsyaAllah. Dan bersempena dengan itu juga, sepanjang lebih setahun kita menghadapi pandemik COVID-19, RTM juga terus kekal menjadi penyiar rasmi bagi setiap pengumuman yang dilakukan oleh MKN dan juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini kesimpulan yang kita nak gambarkan yang berbagi Datuk bersempena dengan RTM ke-75 tahun. Ini dianggap sebagai satu tempoh yang menunjukkan satu tempoh yang lebih daripada matang. Malah lebih berdaya saing kalau diikutkan kepada jeda masa dan juga tempoh masanya itu. Orkestra RTM ke-60 juga bukan saja mendapat pengiktirafan di peringkat lokal, tetapi juga di peringkat Asia Tenggara, malah di peringkat dunia. Jadi apa yang boleh disimpulkan dalam melihat bukan saja kita hanya berpaksi kepada kejayaan lalu, tetapi kita harus melihat apakah yang boleh ditawarkan untuk menghirup kejayaan pada masa akan datang. Harapan saya ialah kalau satunya saya nak RTM ini kekal sebagaimana kita sekarang ini, tapi dengan lebih maju ke hadapan. Kita harus mengikuti arus perkembangan, kemajuan dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan untuk kita terus kekal relevan dalam sebagai agensi penyiar. Dan di samping itu juga kita perlu seperti betul, kita perlu tidak hanya jadi jago di dalam negara kita. Kita harus dilihat di luar daripada sempadan negara kita. Kita dah pernah mencapai itu. Orang pernah iktiraf kita RTM ini sebagai agensi ataupun sebagai badan penyiar yang agak kata orang tu hebatlah, unggul dulu. Kita pernah dijemput sebagai wakil, kita pernah diiktiraf, program-program kita diiktiraf di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Cumanya mungkin dalam masa akan datang ini kita cuba membawa seperti orkestra kita dah 60 tahun. That is satu yang agak lama ya. Dan kita tidak harus hanya kekal di sini. Datuk Mozani sendiri, pengarah muzik kita, bukan hanya dikenali di sini, malah di luar negara juga dia mendapat taraf tertentu. Jadi saya yakin dengan kemampuan dan sebagai dia menerjui orkestra yang kita mampu untuk kita keluar daripada kepompong dalaman kita ini kepada satu tahap di peringkat antarabangsa mungkin. Dan ini adalah antara usaha yang akan kita usahakan, di mana kalau ada kesempatan dan mungkin kita akan membawa kisah kita ke negara-negara tertentu dan memastikan dan cuba menunjukkan kepada dunia pada peringkat antarabangsa yang this is what we have. Malaysia juga mampu untuk memberikan satu yang terbaik. Orkestra milik kerajaan contohnya yang itu. Itu antaranya lah yang saya harapkan akan dapat dilakukan. Dan program-program kita juga seperti yang kita ada tahun lepas, kita dah buat peringkat, kita menjadikan salah satu misi RTM ataupun kerajaan di untuk kita sebagai contemporary nasyid ini kan. Jadi apa yang kita cuba sana tahun ini, kita akan cuba mengusahakan supaya kita mengadakan festival nasyid antarabangsa di Malaysia. Tahun lepas kita ada festival nasyid Malaysia, dan tahun ini kita insya-Allah akan usahakan festival nasyid antarabangsa di mana kita membawa orang luar melihat kemampuan kita, dan sebagai RTM pastinya akan menjadi penyiar rasmi dalam program seperti ini. Saya ringkas Datuk dalam masa berbaki yang amat sedikit, titipan lisan yang kita dambakan daripada Datuk bersama dengan Hari RTM yang ke-75 dan Orkestra RTM yang ke-60 juga akan menginjak ke bulan Ramadan insya-Allah pada minggu hadapan. Harapan dan juga ucapan sedikit daripada yang berbaki Datuk. Pertamanya saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga RTM yang telah sama-sama berganding bahu dalam melancarkan ataupun menyambut sambutan RTM ke-75 tahun dan juga sambutan 60 tahun Orkestra RTM. Terima kasih di atas segala sumbangan dan kerjasama yang telah diberikan bagi menjayakan program tersebut. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan mubarak kepada semua warga RTM khasnya, dan juga rakyat ataupun penonton kita di luar sana. InsyaAllah jadikanlah bulan Ramadan ini satu tempoh masa untuk kita muhasabah diri dan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik di masa depan insya-Allah. InsyaAllah kita harapkan Ramadan Al-Mubarak pada kali ini akan menjadi lebih baik walaupun kita sedang menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Terima kasih seikhlas hati saya ucapkan, dan juga kami mewakili tim penerbitan untuk bicara
naratif juga mengucapkan kepada yang berbahagia Datuk Ruzain bin Idris, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, bersama kami secara eksklusif dalam bicara naratif pada malam ini untuk membawakan RTM 75 tahun transformasi penyiaran. Sudah pastinya kita terus menjadi teman seti anda dan juga terus unggul untuk menyediakan yang terbaik dan juga variasi pilihan tontonan untuk rakyat Malaysia dan khususnya pada peminat-peminat dan juga penonton setia kami. Kami tinggalkan anda dengan lagu teman setia anda sudah pasti bersama dengan ulang tahun RTM yang ke-75 dan OKR yang ke-60. Assalamualaikum dan selamat malam. Selangkah demi selangkah menyusuri arus inovasi. Oh.